Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama Cikgu Mai, Matematik Tambahan tingkatan 4 dalam tajuk Indeks, Set dan Logaritma. Kita akan masuk ke bahagian 4.1 iaitu hukum indeks. Hukum-hukum indeks ni bukanlah benda yang baru bagi kita sebab kita dah belajar di tingkatan 3. Jadi pada hari ini kita akan mengimbas kembali hukum-hukum indeks yang telah pun kita pelajari. Kalau kamu lihat di sini, okey, ini adalah ungkapan-ungkapan yang melibatkan indeks dan kita akan pasangkan ungkapan-ungkapan ini dengan pasangan yang betul untuk membentuk hukum indeks yang telah kita pelajari dulu. Teruskan. Okey, kita lihat satu persatu. Kita lihat yang pertama dulu. Ini. Okey. Ia melibatkan A kuasa M darab dengan A kuasa N. Okey, yang manakah pasangannya? Kita tahu kalau operasi darab asasnya sama, jadi apa kita boleh buat? Kita boleh tambahkan indeksnya jadi yang ini. Okey, jadi kita tahu hukumnya adalah A kuasa M tambah N. Okey, kita dah berjaya buat hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kita lihat yang melibatkan bahagi. Okey, A kuasa M bahagi A kuasa N. Lihat, asasnya mesti sama. Okey, indeks je yang berbeza, operasi bahagi. Jadi apa akan jadi? Kita tahu pasangannya. Kita boleh tolakkan indeksnya. A kuasa M tolak N. Seterusnya, kita tengok dekat sini. A kuasa kosong. A kuasa kosong ini melibatkan indeks sifar. Ingat balik tingkatan 3 kita belajar indeks sifar. Okey, 2 kuasa kosong dapat berapa? 3 kuasa kosong dapat berapa? Okey, kalau kamu tekan kalkulator, kamu tahu dapat 1. Jadi kita tahu indeks sifar adalah 1. Jadi indeks sifar sama dengan 1. Seterusnya, kalau melibatkan hasil darab yang macam ni, indeksnya. Okey, ada kurungan. Okey, yang ini kita boleh tulis dia sebagai macam ni. Kita hilangkan kurungan dia tu. Buang kurungan, kita akan ada A, M, N. MN ni samalah dengan A, M darab N. Darab, nah. Okey, seterusnya kita tengok. Oh, ini melibatkan punca kuasa. Punca kuasa N. Jadi, kita ada asas A, punca kuasa N. Jadi, bila melibatkan punca kuasa ni, kita tahu ianya adalah melibatkan indeks pecahan. Jadi, kita lihat yang mana melibatkan indeks pecahan. Ini dia. Jadi, sama dengan A kuasa 1 per N. Okey, itu indeks pecahan. Okey, seterusnya kita nampak lagi ada lagi punca kuasa. Kita ambil yang punca kuasa juga. Mana dia? Ini. Indeks pecahan. Nampak tu? M kuasa M per N tu indeks pecahan. Dah tentu ini punca kuasa. Jadi kita ambil yang ni. Kita ada A kuasa M per N. Ini sama dengan punca kuasa berapa? M ke N? Kita tahu penyebutnya. Penyebutnya akan jadi punca kuasa. Punca kuasa N dan A kuasa M tulis di bawah tu. Okey, jadi kita dah selesai yang ni. Seterusnya kita nampak yang ni. Okay. Darab tu Jadi, ini dia darab. Asas berbeza tapi indeksnya sama. Jadi kita tulis sekali saja indeksnya. Jadi kita ada A kuasa M darab dengan B kuasa M. A, B asas berbeza tapi indeksnya sama. Jadi kita boleh tulis A, B. Indeks tu tulis sekali saja letak di luar kurungan. Okay, kita banyak guna nanti benda ni. Okey, seterusnya kita tengok ada yang ni. Ini melibatkan bahagi pula. Indeksnya sama, asasnya berbeza. Jadi, ini sama. Okey, jadi kita boleh tulis kat sini. A kuasa N per dengan B kuasa N. Sama dengan asasnya kita boleh tulis dalam kurungan. Dan indeksnya tulis sekali saja di luar sebab indeksnya sama. Okey.
Baik, boleh undo. Terpadam lah, sorry. Okey, seterusnya. Okey, kita dah selesaikan. Kita dah berjaya bentukkan. Tinggal lagi dua je. Okey, jadi sini je. Dengan ni. Ini melibatkan indeks negatif. Nampak tu ada kuasa negatif tu. Jadi melibatkan indeks negatif lah. Jadi apabila melibatkan indeks negatif, apa yang kita boleh tulis? Tulis ke sini. Atas bendera ni. A kuasa negatif N. Sama dengan kita boleh jadikan dia penyebut. A kuasa N. Tulis kat bawah. Okey. Jadi kita akan dapat A kuasa negatif N sama dengan 1 per A kuasa N. Okay. Yang ni boleh juga berlaku macam ni. Kita tulis bawah bendera pula. Kalau kita ada 1 per A kuasa negatif N, kalau dia duduk di bawah dia negatif, kita bawa dia naik atas supaya dia jadi positif. Tapi kalau dia duduk atas dia jadi negatif, kita bawa dia ke bawah jadi penyebut. Okay. Main dengan penyebut dengan pengangka je. Okay. Itu sahaja. Jadi, kita dah berjaya pasangkan semua ungkapan algebra ini dan membentuk hukum-hukum indeks yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan latih diri 4.1. Okey, latih diri 4.1. Okey. Latih diri 4.1 ini adalah latihan dalam buku teks ya. Dan kebanyakannya ini bukan benda baru juga. Ini adalah imbas kembali yang kamu dah buat di tingkatan 3. Okey, kita cuma nak ingatkan balik sahaja sebelum kita pergi ke lebih ke hadapan lagi. Okey. Kita lihat soalan 1A. 1A, 5 kuasa 3X darab 5 kuasa X bahagi dengan 5 kuasa negatif X. Dekat sini kita lihat semua asasnya sama. Asas 5, asas 5 dan asas 5. Jadi kita boleh tulis sekali sahaja. Okey. Dan kita yang pertama tu adalah 3X indeksnya. Operasi ini adalah operasi darab. Kita ingat balik kalau operasi darab kita buat apa dengan indeksnya? Kita tambahkan. Dan yang ini pula operasi bahagi. Jadi kalau operasi bahagi kita buat apa? Kita tolakkan indeksnya. Okey. Jadi kita dapat 5 kuasa 3X tambah X 4X. Tolak-tolak jadi tambah. 4X tambah X jadi 5X. Selesai 1A. Kita pergi ke soalan 1B. Okay. 1B. Dekat sini bukan operasi darab atau bahagi ya. Ini pengangkanya ada dua sebutan. Jadi apa yang kita boleh buat dengan soalan sebegini adalah kita pisahkan dia. Kita jadikan dia dua sebutan. Dengan penyebutnya sama, kita pisahkan penyebutnya pun. Dapat macam tu. Dan tolak 7 kuasa B per dengan 7 kuasa B tambah 3. Okay, setelah kita pisahkan dia, kita selesaikan sebutan demi sebutan. Okay. Sebutan yang pertama, asasnya dua-duanya asas 7. Jadi ini asas 7, ini pun asas 7. Jadi kita boleh gunakan operasi bahagi sebab per ni bahagi. Jadi kita tolakkan indeksnya. Tolak dengan B tambah 3. Disebabkan operasi tolak, hati-hati ya, di bawah ni ada dua sebutan indeks ni. Jadi kita kena letak dalam kurungan. Okay, seterusnya tolak dengan sebutan yang kedua, 7 kuasa B dan bahagi dengan 7 kuasa B tambah 3. Jadi kalau bahagi, kita tahu kita tolak. Dan di sini ada dua sebutan, pastikan letak dalam kurungan. Okay. Dan seterusnya, kita boleh ringkaskan B tolak B kosong. Jadi negatif 2 tolak positif 3. Dia jadi tolak 2 tolak 3. Negatif 2 tolak 3. Dia jadi negatif 5. Tolak dengan 7 kuasa B tolak B habis. Okay. Dan negatif tolak positif 3. Dia jadi 7 kuasa negatif 3. Okey, jadi kita bolehlah. Ini adalah indeks negatif. Ingat tak tadi, kalau indeks negatif, kita nak tulis dalam bentuk positif. Kita jadikan dia penyebut. Kuasa B, kuasa B. Kuasa 5.
Tolak dengan 1/7 kuasa 3. Selesai. Okey, kita teruskan ke soalan 1C. Ke 9 pula. Yang ni lebih kurang macam soalan B lah. Cuma dekat sini ada 81. Jadi 81 ni kita nampak dia adalah nombor kuasa 2 sempurna di mana asasnya adalah 9 dan kuasanya 2. 9 kuasa 2. Kita boleh tukar dia jadi macam tu. Dan bila kita tukar jadi macam tu, dia dah jadi sama macam soalan B lah. Okey, kita pisahkan. Ada dua sebutan kat atas tu. A tolak 3. Kalau nak tulis per juga bolehlah. Tak mau pun nampak dah. A tolak 3 tolak 2. Lepas tu tambah dengan 9 kuasa A tambah 4. Dia pun kena bahagi dengan 9 kuasa 2. Jadi tolak 2. Cikgu buat cara lagi cepat lah. Okey, dah banyak lah. Jadi 9 kuasa A tolak 3 tolak 2. Dia jadi A tolak 5. Tambah dengan 9 kuasa A tambah 4 tolak 2. 4 tolak 2 adalah 2. Jadi tambah 2. Okey, seterusnya kita nak buat apa? Kita nampak yang ini A tolak 5. Jadi kita boleh tulis sebagai macam ni. 9 kuasa A per 9 kuasa 5. Ni A ni kan. Saya nampak macam 9 tak. Tambah dengan 9 kuasa A darab dengan 9 kuasa 2. Okey. Jadi apa kita boleh buat ni? Kita boleh faktorkan. Di sini ada 9 kuasa A. Kita guna color lain. Sini ada 9 kuasa A. Kat sini pun ada 9 kuasa A. Jadi kita boleh faktorkan dengan mengeluarkan 9 kuasa A tu. Letak dekat luar. Jadi yang ini tinggal 1/9 kuasa 5 sahaja. Okey, dan tambah dengan 9 kuasa A dah letak 2. Tinggal 9 kuasa 2. Kalau kamu nak ringkaskan ni guna kalkulator suka hatilah. Tapi tak perlu pun tak apalah. Tinggal macam ni sahaja. Selesai jawapannya. Okey. Okey, selesai nombor 1 A, B dan C. Kita teruskan ke soalan berikutnya. Okey. Kita lihat soalan D. Soalan D. Okey. Di sini ada asas C, asas D, asas C, asas D dan darab. Operasi darab. Jadi kita hanya tulis asas yang sama tu sekali je. Tulis C sekali, D pun sekali je. Okey, lihat indeks untuk asas C. 4. Dan yang kedua adalah 3 operasi darab. Jadi 4 tambah 3. Lihat D pula. Dekat sini 3. Sini darab. Jadi sini 5. Jadi tambah 5. Jadi kita dapat C kuasa 7. D kuasa 8. Selesai. Okey, soalan E. Soalan E sama dengan ini ada XY, XY. Operasi darab. Jadi, kita tulis sekali je X dan Y pun tulis sekali je. Bersedia nak cantum indeks dia. Untuk X, indeksnya adalah 1 darab 3. Ni kuasa ada kurungan ya. 1 darab 3 adalah 3. Itu yang pertama. Yang kedua, kuasa 3 juga. Jadi, tambah 3. Sebab operasi dia darab. Jadi, tambahlah. Untuk Y pula, 2 dah ada kurungan ni. 2 darab 3, 6. Jadi kita kena nampak 6 ya. Okey, dan untuk Y yang kedua 5. Operasi darab. Jadi kita tambah 5. Jadi kita dapatlah jawapannya X kuasa 6, Y kuasa 6 tambah 5, 11. Selesai. Okey. Untuk soalan F, kita lihat nombor dulu. 7, 49. Kita letak dalam satu kurungan. Untuk nombor je nak. 7 ni ada kuasa kat luar je. 7 kuasa 2.
49, ni darab tulis darab lah. 49 kuasa negatif 2, 3 dekat luar jadi kuasa negatif 6. Lepas tu ada X, ada Y. Jadi tulis X dan Y. Sedia nak tulis indeks dia. Untuk X, negatif 1 kuasa 2. Negatif 1 dan 2 di luar. Jadi negatif 1 darab 2. Jadi negatif 2. X yang kedua, X kuasa 1 dekat luar dia 3. Jadi X kuasa 1 darab dengan 3. Jadi tambah 3. Sebab bertambah, sebab operasi dia ni darab ya. Okey. Jadi dapat macam tu. Y, dekat sini tak ada Y. Dekat sini je ada Y. Jadi Y kuasa 3 sahaja. Tak perlu nak buat apa. Okey, sama dengan yang ini kita boleh tekan kalkulator. Kita akan dapat, nak tekan kalkulator ke? Tak payahlah tekan kalkulator. Kita buat satu-satu lah. Saya tunjuklah satu-satu. Okey. Dekat sini 7 kuasa 2. 49 ni adalah 7 kuasa 2 juga. Jadi negatif 6 tu di luar. Ni 49 ni je kita tukar jadi 7 kuasa 2 nah. Okey, lepas tu X ni negatif 2 tambah 3 dapat 1 lah. 1 tak payah tulis tak apa, tapi tak apalah kita tulis dulu. Y kuasa 3. Okey, jadi kita nak selesaikan yang ni je. Jadi 7 kuasa 2. Ni asasnya sama. Yang ni 2 darab negatif 6, negatif 12. Jadi darab jadi tambah. Tambah berapa? Tambah negatif 12. Okey. Dan X, Y kuasa 3. Jadi 7 kita belum selesai lagi. Jadi kita dapat dekat sini 7 kuasa 2 tambah dengan negatif 12. Dah tentulah 7 kuasa negatif 10. X, Y kuasa 3. Kita masih tak puas hati lagi. Sebab apa? Kita tak suka dengan indeks negatif ya. Kita tulis. Kita jadikan dia positif. Ingat balik tadi. Kalau indeks tu negatif, kita buat apa dengan dia? Kita jadikan dia penyebut supaya dia positif. Tak ada di bawah. Jadi kita ada X, Y kuasa 3. 7 ni. Turunkan dia ke bawah supaya dia jadi positif. Okey, jadi selesai. Itulah jawapannya. Okey, mari kita teruskan. Kita selesai DEF. Kita teruskan ke soalan GHI. Saya lupa nak padam tadi. Tak apa, padam ya saya. Okey, sekarang tengok GHI. Okey. Sama dengan ada 3, ada nombor 1 je nombor. Lepas tu ada X, ada Y je. Lepas tu operasi darab dengan bahagi. Jadi kita tahu apa kita boleh buat. Ambil satu-satu. Ambil nombor dulu. 3 kuasa 3. Okay. Lepas tu ada X dengan Y. Jadi kita tulis sekali je X, tulis sekali je Y. Tulis jarak sikit pasal apa? Pasal cikgu ada indeks nak tulis tu kan. Ingat tadi kita ada indeks nak tulis. Jadi kita jarakkan sikit. Kita ambil ni. Okey. X yang pertama, 2. Tapi di luar kurungan ada 3. Jadi 2 darab 3, kita tahu 6. X yang kedua, 3 darab 4. Jadi tambah 12. Sebab apa tambah? Sebab sini darab. Okey. Dan bahagi X kuasa 16. Kalau bahagi, kita tahu kita tolak 16. Y pula. Kat sini ada satu Y. Kuasa 3. Kat sini ada satu lagi. Kat sini tak ada Y. Jadi jangan risau. Bahagi Y kuasa 2. Bahagi. Jadi kena tolak 2. Mudah je kan? 3 kuasa 3 kita tahu. Tekan kalkulator lah kalau tak tahu. Okay, 27. X kuasa 6 tambah 12 tolak 16. Kalau tak erti tekan kalkulator. Jadi 6 tambah 12 dapat 18 tolak 16 kuasa 2 lah. Tinggal kuasa 2. Y kuasa 3 tolak 2. Jadi Y kuasa 1. 1 tak payah tulis. Jadi itulah jawapan kita. Okay. Selesai. Pendek je. Walaupun ceritanya panjang tapi jalan kerjanya ringkas je. Ikut langkah cikgu tu. Okay. Seterusnya soalan H. Sama dengan, ini ada P, ada Q. Nombor tak ada. Jadi mudahlah tulis P.
tulis Q. Jarak sikit nah. P kuasa 2. Tapi ingat ni ada kurungan. Jadi 2 darab 5. 10. Kat sini ada P tak? Tak ada. Jadi P kuasa 10 je. Tak apalah. Terjarak pun tak apalah. Okay. Negatif 1 darab dengan 5 dapat negatif 5. Okey, darab. Jadi tambahkan indeksnya. 8. Okey. Jadi kita dapat P kuasa 10. Q kuasa negatif 8 negatif 5 tambah 8 dapat 3. Okey, selesai. I. Tengok soalan I. Okey, ni pun PQ. P. Jadi sama dengan P dulu. P kuasa 1 darab dengan 4. Jadi P kuasa 4. Dekat sini ada P juga. Jadi operasi darab. Jadi tambahkan 3. Tambahkan indeks. Kat sini ada Q. Q ni kuasa 5. Tapi kat luar dia ada 4. Jadi 5 darab 4 kuasa 20. P kuasa 4 tambah 3. P kuasa 7. Q kuasa 10. Selesai soalan I. Okey, mari kita teruskan ke soalan berikutnya. Soalan JKL. Cikgu rasa kau buat sendirilah kot JKL. Cikgu tak payah tunjuk dah lah. Okey, cukuplah sampai tu banyak sangat dah tunjuk benda yang sama. Okey, kita pergi ke soalan nombor 2. Soalan nombor 2 dia berbeza sikit. Okey, jadi kita pergi soalan nombor 2. Jadi super mudahkan ungkapan algebra yang berikut. Ini ada melibatkan beza sikit dengan tadi sebab ini ada melibatkan indeks pecahan. Okey. Jadi kita try lah. Tapi walaupun indeks pecahan dia tetap satu nombor je. Tak adalah melibatkan punca kuasa pun. Cikgu rasa mungkin jawapannya je yang ada punca kuasa kot. Tak apa, kita tengok macam mana. Okey. Kita tengok soalan 2A. Okey, sama dengan asasnya A, asas A. Dekat sini ada 2 nombor je, ada nombor. Jadi kita tulis dulu nombor lah. Okey, boleh ubah kita tulis kemudian. Sekarang A pula. A 1/3. Operasinya darab. Jadi darab A kuasa negatif 1/2. Dah tentulah tambah. Tapi tambah dengan apa? Tambah dengan negatif 1/2. Jangan lupa tu negatif 1/2. Memanglah tambah. Tapi dekat sini memang tolak. Jadi tak apalah tulis je macam tu. Jadi kita dapat 2 kuasa A 1/3 tolak 1/2 berapa? Tak erti tekan kalkulator. Okay, 1/3 tolak 1/2. Kita dapat negatif 1/6. Negatif 1/6. Okey. Jadi kita dapatlah jawapannya sama dengan, disebabkan dia negatif tu kita tak suka indeks negatif. Jawapan akhir kita sebolehnya letak dalam positif lah. Jadi kita letak dia di bawah. A kuasa 1/6. Kalau tak puas hati juga lagi, kita tak mahu dalam bentuk indeks pecahan. Kita nak dalam punca kuasa. Buatlah macam ni. Boleh je. Okey. Penyebutnya 6. Jadi dah tentu punca kuasa 6. Okey, lawa lagi lah. Okey. Semua ni padam. Okey. Seterusnya soalan B. Okey, 4A kuasa 3. Jadi 4 dulu. Tulis 4. Asas A kuasa 3 bahagi. Yang ni per kita baca sebagai bahagi. Dari kecil kita belajar macam tu. Jadi bila kita baca sebagai bahagi, maka operasinya tolak. Tolak berapa? Tolak negatif 3/5. Tolak negatif 3/5. Jadi kita dapat 4A kuasa. Tak susah-susah fikir, kita tekan kalkulator. 3 tambah 3
per 5. Jadi kita dapat 18 per 5. 4E kuasa 18 per 5. Okey. Jadi dan kita dah dapat positif dah. Jadi tak ada masalah. Tinggal jawapan macam ni pun tak apa. Kalau kamu tak suka, kamu nak dalam bentuk punca kuasa, buat dalam bentuk punca kuasa. Tapi untuk A je lah, bukan 4. 4 tak terlibat. 4 tak ada indeks pun. Jadi A sahaja. Jadi punca kuasa, penyebutnya 5. Jadi dekat sini punca kuasa 5 lah. Dan A kuasa 18 tu tulis kat bawah ni. Cantik lagi lah macam tu. Okey, nak tinggal macam ni pun tak apa. Okey, jadi selesai soalan nombor 2A dan B. Kita pergi ke C dengan D. Okey, kita pergi soalan C. Yang ni apa kita nak kena nampak ni. Ini punca kuasa ni. Jadi kita kena buat dalam bentuk indeks pecahan supaya senang kita nak tekan kalkulator indeks tu. Kita kena tambah ataupun tolak. Jadi apa kita buat? Kita tukar dia ke bentuk pecahan. Kita nampak kuasa 7, punca kuasa 5, penyebutnya dah tentulah 5. Macam itulah. Darab dengan A kuasa negatif 9, punca kuasa 4, jadi penyebutnya 4. Jadi kita dah tukar, nampak? Lebih mudah lah, kita boleh nampak dah. Oh, saya kena tambahkan 7 per 5 tambah dengan negatif 9 per 4. Sebab operasinya darab. Jadi lepas tu tinggal nak ambil kalkulator, tekan je lah kan. Takkanlah nak guna kira sendiri pula. 7 per 5. 7 per 5. Tambah tolak tu, tekan tolak je dah lah. Tolak 9 per 4. Kita dapat negatif 17 per 20. Kita dapat A kuasa negatif 17 per 20. 17 per 20. Okey. Kita tahu tadi kalau indeks negatif kita memang tak boleh bagi itu sebagai jawapan akhir. Kita kena jadikan dia positif. Jadi kita kena bawa dia turun jadi penyebut. Jadi 1 per, tengok macam mana cikgu buat turun ya. A dan negatif 17 per 20 tu jadi 17 per 20. Okey. Ingat balik, nak tinggal macam ni pun tak apa. Kalau tak perhati, nak dia dalam bentuk punca kuasa, hampa tulislah macam ni. Penyebutnya 20, letak 20 kat luar tu. A kuasa 17, letak kat dalam. Macam ni pun tak apa, tinggal. 7, nampak 1. Okay. Okay, selesai C, kita pergi ke soalan D. Yang ni hati-hati ni. Rupanya ada A kuasa negatif 3 per 2 dekat luar. Lepas tu ada kurungan pula ni. Jadi kena darab masuk. Dan yang dalam kurungan ni ada 3 sebutan. 1, 2, 3. Jadi jawapan ni kat sini pun mesti ada 3 sebutan lah. Maksudnya darab masukkan ke dalam 3 kali ni. Kepada setiap sebutan. Kena macam tu. Okay. Lepas tu boleh buat kerja. Okay, jadi kita pun tulis A kuasa negatif 3 per 2 A kuasa setengah tambah 3 tulis dululah, nombor biasa tulis dulu 3 A kuasa negatif 3 per 2 A kuasa negatif 3 per 2. Ini untuk yang ni, untuk yang ni. Okay. Tolak 3 tulis dulu A kuasa negatif 3 per 2 yang dekat luar tu. Berarti asalnya A kuasa negatif 5 per 2. Jadi kita ada 3 sebutan sekarang. Jadi kita buat satu persatu setiap sebutan. Sebutan pertama dulu, lepas tu sebutan kedua, lepas tu sebutan ketiga. Jadi kita buat A kuasa negatif 3 per 2
tambah 1/2. Okey. Asasnya sama tu, kita tulis sekali je lah, tak payah nak tulis 2 kali kan. Jadi tambah 3 tulis balik A kuasa negatif 3/2 disebabkan darab. Tak tulis ni tapi sebenarnya darab lah. Darab maksudnya tambah lah. Tambah negatif 3/2. Tolak dengan 3 A kuasa negatif 3/2. Ini darab, jadi tambah dengan negatif 5/2. Tu kamu tengok. Cikgu tak buat kurungan tu. Tak buat pun tak apa. Nak buat kurungan pun tak apa. Tak suka buat kurungan. Okey. Sama dengan, tinggal nak tekan kalkulator je lah tu. Kalau tak erti nak tekan, tak tahu tu jawapan dia, tekan lah. Janganlah malu-malu. Okey. Negatif 3/2 tambah setengah. Jadi dapat negatif 2/2. Jadi negatif 1 lah. Okey. Tambah dengan negatif 3/2 tambah dengan negatif 3/2, kita tahu kita dapat A kuasa negatif 6/2, jadi negatif 3 lah. Okay. Kalau tak ni tekan kalkulator je, jangan risau. Okay, tolak dengan 3. Negatif 3/2 tambah dengan negatif 5/2, negatif 3, negatif 5, negatif 8, negatif 8 bahagi 2 jadi negatif 4. A kuasa negatif 4. Semuanya negatif. Semua jangan turun ke bawah pasal semua negatif. Jadi kuasa 1 tak payah tulis lah. Tambah 3 masih lagi letak di atas sebab 3 tak ada indeks. Jadi yang indeks negatif je yang kita bawa turun. A kuasa 3 tolak 3 per A kuasa 4. Okey. Jadi itulah jawapannya. Selesai. Soalan nombor 3 nampaknya berbeza sangat daripada yang tadi. Kalau soalan 1, 2, kita diberikan ungkapan dan dia minta kita meringkaskan ungkapan. Okay? Mempermudahkan ungkapan. Menggunakan hukum-hukum indeks yang kita dah pelajari. Tapi sekarang, dia bagi kita persamaan. Dan dia tunjukkan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Soalan tunjukkan bahawa. Jadi, kita tahu persamaan dia ada 2, sebelah kiri, sebelah kanan. Jadi kita pilih salah satu. Kamu nak tunjukkan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan atau sebelah kanan sama dengan sebelah kiri. Itu terpulang kepada diri kamu lah. Okay? Tengok yang mana lebih mudah. Okay? Mari kita buat satu persatu. Okey, mari kita lihat. Soalan A. Yang ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Dia tunjukkan sebelah kiri sama dengan sebelah kanan. Okey. Jadi kamu pilih lah nak sebelah kiri ke sebelah kanan. Cikgu rasa cikgu akan ambil sebelah kiri. Okey. Cikgu yang buat suka hati cikgu lah kan. Jadi kita pilih. Sebelah kiri sama dengan, salinlah sebelah kiri. 4 kuasa 3A tolak 2. Jadi kita fikirkanlah semua hukum indeks yang kita dah belajar tadi. Okey. Jadi dekat sini kita nampak boleh jadi 3A dan per dengan sebab apa tu? Sebab tolak 2 tu. 4 kuasa 2. Okey, dia jadi bahagi kan. Tak payah tulis bahagi, kita tulis pecahan per. Okey, sama dengan 4 kuasa 3A 4 kuasa 2. 4 kuasa 3 berapa? 4 kali 4, 16. 16 kali 4 sama dengan 64. Jadi dapat 64. Okey, kuasa A. Macam mana, cikgu, kenapa cikgu buat 64 ni? Kalau tak nampak, cikgu colorkan dengan color biru ni. Tak nampak lah, cikgu tunjukkan. Ini, 64 ni adalah nilai ni. 4 kuasa 3. Ni yang dapat 64 ni. Okey, A ni tetaplah tulis A tu Okey. Jadi, yang bawah pula 4 kuasa 2 dah tentulah 16. Dah nampak? Wah, sama dengan sebelah kanan. Maksud dah selesai lah. Kita dah berjaya tunjukkan. Okey, sama dengan sebelah kanan. Selesai lah.
Okey. Okey, kita pergi ke soalan B. Soalan B, kita nampak dekat sini. Kita nak ambil sebelah mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Kali ni cikgu nak uji diri cikgu. Cikgu nak ambil sebelah kanan pula. Cikgu tak mahu buat macam tadi ambil sebelah kiri. Kalau dua-dua sama tak seronok lah kan. Jadi kita ambil sebelah kanan. Cikgu ambil sebelah kanan. Sama dengan 81 kuasa A. Okey. Kita nampak 81 ni sebenarnya nombor kuasa 2 sempurna di mana 9 adalah asasnya. 9 kuasa 2. Sebab apa kita pilih 9? Pasal kat sini sebelah kiri kita nampak 9 lah. Kita nak menuju ke bentuk sebelah kiri lah maksudnya. Okey. Dengan ni pun 81 juga. Jadi 9 kuasa 2 lah. Dan A dekat luar tu. Dan sekarang kita nampak, ni darab ni. Kurungan ni maksudnya darab. Asas dah sama tu lelah sekali je kan. Jadi kita tambahkanlah indeksnya. Sama tak? Tak sama cikgu. Ni 2A tambah 2. Ni 2 tambah 2A. Suka hati kamu lah. Kita nak sama. Jadi tulis super. 2A tambah 2. Jadi dah sama dengan sebelah kiri. Jadi kita dah berjaya lah tunjukkan. Soalan tunjukkan. Kita dah berjaya tunjukkan. Kan? Sonok Okey. Kita pergi ke soalan C. Soalan C. Hampa nak ambil yang mana? Sebelah kiri ke sebelah kanan? Sana cikgu fikir. Cikgu nak ambil sebelah kiri lah. Sebab 2401 tu jenuh. Cikgu nak fikir 7 kuasa berapa. Besar nombor dia. Jadi menyusahkan hidup. Tak mahu. Cikgu nak ambil sebelah kiri. Okey. Jadi cikgu pilih sebelah kiri. Sama dengan 7 kuasa 3A tolak 4. Yang ni lebih mudah. Pasal boleh tekan kalkulator je. 7 kuasa 3 berapa? Ambil kalkulator tekan lah. 7 kuasa 3 sama dengan 343. Nampak dah super tu. Sonok. 343. Apa tu dia kecil pula rasa. 343 kuasa A. Dia tolak 4 tu maksudnya per lah kan. Per 7 kuasa 4. Kita jadikan gunakan hukum indeks yang kedua tu. Kalau tolak, indeksnya kita tolak, kita bahagikan. Okey. Sama dengan 343 kuasa A dah sama dah dengan sebelah kanan ni. Kita seronok dah lah. 2401 ni datang mana? Try tekan 7 kuasa 4. Kalkulator. 7 kuasa 4. Ya, dapat 2401. Jadi, per dengan 2401. Sama tak? Sama. Maksudnya kita dah berjaya tunjukkan. Jadi, sama dengan sebelah kanan. Selesailah. Okey. Selesai soalan 3. Dibahagi tepat dengan 7 bagi semua positif. Positif X. Suka hati lah. Suka hati lah buat apa benda nak cakap tu. Kita ambil dulu ungkapan yang dia bagi ni. Okey, apa kita boleh buat ni? 4 kuasa X tambah 2 tambah 4 kuasa X tambah 1 tambah 4 kuasa X. Okey, yang cerita-cerita lain ni kita fikir kemudian. Kita nampak dulu apa yang kita boleh buat dengan ungkapan yang dia bagi. Kita boleh buat apa? Tadi kita ada buat satu soalan tadi. Kita ini boleh pisahkan. Jadi asas 2. 4 kuasa X darab dengan 4 kuasa 1 tambah 4 kuasa X. Bila ada macam ni nampak ni macam boleh faktor je ni. Kat sini ada 4 kuasa X. Kat sini ada 4 kuasa X. Sini pun ada 4 kuasa X. Jadi, apa lagi? Kita faktorkan lah kan. Sama dengan 4 kuasa X. Kita tulis sekali sahaja. Ada 3 sebutan ni. Sini pun mesti nampak 1 mesti nampak. Jadi 4 kuasa 2 tambah 4 kuasa 1 tambah 1.
Ingatlah ada 3 sebutan, jadi dalam kurungan mesti ada 3 juga. Jadi jangan tertinggal. Selalu pelajar dia akan tertinggal ni satu ni. Okey. Sama dengan 4 kuasa X. Yang ni 4 kuasa 2, 16. 16 tambah 4, 20. 20 tambah 1 jadi 21. Jadi sama dengan 4 kuasa. Nak tulis buat apa lagi? Senang. Okey. Lepas tu dah dapat macam ni. Apa dia nak? Lepas tu dia kata, tunjukkan bahawa boleh dibahagi tepat dengan 7 bagi semua integer positif X. Jadi kalau X ni positif, yang ni dah tentulah akan dapat nilai positif. 4 kuasa 2 ke, 4 kuasa 6 ke, 7 ke, 4 kuasa 1000 ke, tetap akan dapat positif. Kenapa kita kata dia boleh dibahagi tepat dengan 7? Cuba tengok 21 ni. Saya guna colour biru lah. Tengok 21 ni. 21 ni adalah nombor gandaan bagi 7. Dia boleh dibahagi dengan 7. Jadi sebab itulah kita boleh buat kesimpulan dengan melihat ini. Okay, kita tahu bahawa nilai keseluruhan ini bila kita boleh dibahagi tepat dengan 7. Sebab 21 ni adalah gandaan bagi 7. Sebab 21 bagi 7 dapat apa? Dapat 3. Okay. Jadi kita terus boleh, dah berjaya tulis macam ni je, kita terus boleh buat kesimpulan. Okay. Jadi kesimpulan boleh dibahagi tepat dengan 7. Okey. Nak tulis panjang tu pun tak apalah. Bagi semua integer positif X. Sebab 21 ni adalah gandaan bagi 7. Okey. Itu saja dia punya alasannya lah. Jadi terus boleh buat kesimpulan ini. Jadi kita dah berjaya selesaikan latih diri 4.1. Okey, 4.1A. Di mana kita mengimbas kembali semua benda yang kita dah belajar di tingkatan 3. Jadi kamu boleh buat uji kefahaman kamu dengan mencuba latihan dalam buku kerja. Okey, itu saja. Sekian. Terima kasih. Bye-bye. Jumpa lagi dalam siri yang kedua untuk bahagian yang seterusnya. Besar.